وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tadabbur surah Al-Fatihah. Yang kuliah kita yang sebelumnya yang berkaitan dengan tadabbur surah Al-Fatihah, kita telah bersiaran dari Makkatul Mukarramah. Dan Alhamdulillah, kuliah pada kali ini kita bersiaran dari Malaysia lah pula. Sebab saya baru sampai ke tanah air pada minggu lepas. Belum sampai seminggu lagi. Sampai ke tanah air dari Tanah Suci Mekah. Dan waktunya pun kita boleh adjust lah. Sebab kalau program kita dari sana, waktu agak kalau diminta saya program pukul 8, sudah tentu tidak sempat. Sebab waktu sebelumnya pukul 4 dan pukul 8 pagi di sini bersamaan dengan pukul 3 kat sana. Pukul 3 kita sudah tama-tama kalau 8.30 makna 3.30 setengah jam sebelum masuk subuh. Pada waktu itu kita sudah berada di Masjidil Haram. Maka tidak dapat kita nak komit pada waktu tersebut. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah tuan-tuan, kalau masih ingat perbincangan kita dalam surah Al-Fatihah ini yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan macam biasa juga kita nak sambung perbincangan kita dan sebahagian daripada perbincangan kita ini berbentuk tazkirah ataupun berbentuk penyampaian kuliah dan sebahagian lagi berbentuk soal jawab. Dan sebagaimana yang saya war-warkan sebelum-sebelum ini, bahawa selepas tazkirah yang diberikan, separuh lagi kita akan buka kepada soal jawab, yang mana soal jawab tidak terikat dengan tajuk kita semata-mata. Jadi bolehlah kalau nak tanya apa-apa juga yang menimbulkan persoalan, yang nak bertanya, maka amat diadu-adu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Surah Al-Fatihah sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini ada 7 ayat. Surah itu juga dinamakan surah Asy-Syifa, surah penyembuh. Sebab sabit daripada hadis Nabi SAW di mana sahabat yang mengubati seseorang dengan surah Al-Fatihah, lalu dengan izin Allah, orang itu sembuh dari penyakitnya. Maka surah Al-Fatihah dinamakan juga sebagai surah Asy-Syifa. Dan surah Fatihah dinamakan sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Ni mana ibu. Ibu atau induk. Induk kepada Al-Quran, kepada kitab. Kerana dalam surah Al-Fatihah ini, dia diibaratkan sebagai asas kepada apa-apa perbincangan di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah membincangkan tentang rububiyah, tentang uluhiyah. Maka Al-Quran banyak membincangkan perkara-perkara tersebut. Surah Fatihah membincangkan tentang hari akhirat. Ya, ayat-ayat seterusnya juga membincangkan tentang hari-hari akhirat. Surah Fatihah membincangkan tentang bagaimana doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Fatihah membincangkan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu yang berjaya dan yang tidak berjaya. Maka semua ini dibincangkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan sebab itu dinamakan sebagai Ummul Kitab, sebagai induk. Dan Al-Fatihah itu sendiri, nama dia, maksud dia pembukaan. Sebab apa?
sebab dia membuka Al-Quran. Ketika mana kita membuka helaian-helaian Al-Quran, kita akan bertemu dengan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Sebelum kita jumpa surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan seumpama. Dan surah Fatihah juga disebut sebagai Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani maksud dia apa? Maksud dia 7 yang diulang-ulang. 7 ini merujuk kepada 7 ayat. Sebab surah Fatihah, ijma' ulama' menyatakan ia mengandungi 7 ayat. Cuma berbeza pandangan ulama' sama ada bismillah masuk atau tak masuk daripada 7 ayat tersebut. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan bismillah masuk salah satu daripada 7 ayat. Tetapi dalam mazhab yang lain, contohnya mazhab Hanafi, dia kata tak masuk. Lalu dia menjadikan ayat yang terakhir itu sebagai 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat. Ada 2 ayat kat situ. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu semua 1 ayat. Sebab bismillah dah masuk 1 ayat daripada Fatihah. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 1 ayat. Jadi kesemuanya sekali adalah 7 ayat. Yang diulang-ulang. Sebab apa diulang-ulang? Sebab hanya surah Fatihah lah yang kita banyak kali ulang. Kerana kita berkewajipan untuk membacanya dalam kita menunaikan solat. Setiap rakaat, kalau solat fardu saja, 17 rakaat sehari semalam. Itu fardu saja. Mana 17 kali Fatihah kita baca. Itu belum lagi solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Yang sudah tentu ada juga surah Fatihah yang wajib dibaca. Jadi surah Fatihah merupakan surah yang paling banyak kita baca. Diulang-ulang. Diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Dipanggil sebagai As-Sab'ul Mathani. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Untuk penjelasan lanjut tentang perkara tersebut, boleh dapatkan buku saya. Buku saya yang sudah terbit. Iaitu Tafsir Surah Al-Fatihah dari perspektif 12 ulama tafsir. Buku itu terbit beberapa hari sebelum saya berangkat ke Tanah Suci. Iaitu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan di situ saya menerangkan dengan lebih terperinci nama-nama yang ada dalam surah Al-Fatihah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Apatah lagi, untuk mentadabur surah Al-Fatihah, kita perlu mengetahui tafsiran surah Al-Fatihah. Maka dalam buku tersebut juga, saya menyajikan 12 ulama tafsir untuk kita bincangkan surah Al-Fatihah ini dalam menurut perspektif 12 ulama tafsir. Jadi untuk kita benar-benar memahami surah yang kita membacanya setiap hari. Supaya setiap kali bila kita baca surah Fatihah, ianya menusuk dalam jiwa kita. Kita menghayatinya dengan bersungguh-sungguh, kita mentadaburnya, dan kita mengaplikasikan apa juga tuntutan surah Al-Fatihah di dalam kehidupan kita. Begitu. Baik. Pada kuliah yang lepas, kita dah bincang Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat saya dah bincang. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, begitu juga, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Saya ingat, saya telah bincang ayat-ayat ini. Saya nak sambung ayat seterusnya, iaitu Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim. Yang kedua-duanya menunjukkan rahmat Allah. Cuma rahmat Allah yang ditunjukkan dengan sifat Ar-Rahman meliputi semua makhluk, semua manusia. Sama ada beriman atau tak beriman. Maka dengan sifat rahmat Allah, dengan Ar-Rahman itulah Allah memberi segala-galanya di atas dunia ni. Kepada sesiapa saja yang berusaha, dia dapat. Tak kira di Islam ke, di bukan Islam ke. Jangan kita terkejut. Kita tengok orang bukan Islam. Dia tak beriman, dia tak solat. Tetapi rezekinya melimpah ruah. Ada orang Islam, dia beriman, dia solat. Dia cukup-cukup makan saja. Sebab apa? Di sini, kalau kita faham sifat Ar-Rahman Allah, kita tahu bahawa bila kita baca Bismillah itu, kita sebut Ar-Rahman itu, kita tahu Allah Ta'ala bagi pada semua. Atas dunia ni, Allah tak tengok pun sebab dunia ni tidak ada pandang di sisi Allah Ta'ala. Allah tak pandang.
Kalau dah dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala, sudah tentulah tak ada seorang pun boleh minum arak. Tak ada seorang pun boleh berjudi. Tak ada seorang boleh buat maksiat. Tapi oleh kerana dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah, maka Allah bagi semua. Siapa nak buat apa buat. Tetapi yang betul-betul nilainya di hari akhirat kelak. Maka di hari akhirat inilah Allah hanya bagi rahmat kepada siapa? Wa kana bil mu'minina rahimah, kata Allah. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim kepada golongan yang beriman kepada Allah. Jadi Ar-Rahim itu merujuk kepada orang beriman. Yang dia akan mendapat rahmat bukan sekadar di atas dunia, tetapi rahmatnya berterusan sampai ke syurga Al-Firdausul A'la, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Apabila dia benar-benar beriman dan beramal saleh dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas apa juga kesilapan, kesalahan, dosa yang dilakukan, sama ada kecil atau besar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu kita telah bincang tentang konsep Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, bahkan Allah wajib dipuji. Alhamdulillah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Allah yang berhak dipuji. Tapi kita manusia ni, kita lebih gemar memuji manusia, memuji makhluk lebih daripada memuji Allah Ta'ala. Sedangkan memuji Allah itu merupakan satu kewajipan yang wajib. Puji makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala lah yang mentadbir sekalian alam. Rabb di sini menunjukkan rububiyah, merujukkan pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin. Apa maksud al-alamin? Al-alamin itu ma siwallah. Setiap sesuatu selain daripada Allah, semua dipanggil al-alamin. Sebab kita bila sebut alam ni, sekalian alam, kita hanya memandang alam ni angkasa lepas, alam ni kan, alam cakrawala. Sebenarnya alam ni ada pelbagai. Alam jin, alam malaikat, alam bakteria, alam haiwan, alam tumbuhan, alam angkasa, alam. Alam ni maknanya al-alamin. Pendek kata, masyaallah, sesuatu selain daripada Allah semua dipanggil alam. Maknanya Allah mentadbir seluruh alam. Allah satu-satunya. Al-Wahidul Qahar. Allah yang mentadbir seluruh, semua sekali. Kata peredaran bulan dan matahari, siang dan malam. Dan seumpamanya. Semua sekali ditadbir oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu kita kena mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah yang mentadbir, yang menyusun, yang menjadikan, yang menciptakan, yang mengatur. Itu dia panggil rububiyah. Wajib kita untuk mentauhidkan Allah dalam konteks rububiyah Allah. Iaitu mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Kita yakin yang menentukan segala-galanya ada Allah. Manusia ni tidak boleh memberi apa-apa kesan dan bekas dalam kehidupan kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan berlaku sesuatu pun kepada kita melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita faham konsep tersebut, insya-Allah kita akan sentiasa berada dalam ketenangan dan kedamaian. Sebab kita merasai apa-apa yang berlaku itu adalah percaturan Allah kepada kita. Baik atau buruk, kita tahu untuk Allah menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka inilah sesuatu. Kalau kita faham konsep ini, kita akan tenang. Walaupun kadang-kadang ujian yang menimpa, pelbagai ujian. Kita tengok orang lain tak diuji, bandingan kita diuji. Tuan-tuan, di sebalik ujian itu, di sebalik kesusahan itu, ada kemudahan yang Allah berikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping kesukaran, ada banyak kemudahan yang Allah beri. Saya teringat baru ni ketika mana melaksanakan ibadah haji. Ada seorang jemaah haji ni, tuan-tuan. Dia pergi bersama saya satu flight. Sampai di sana, kita pergi ke Madinah terlebih dahulu. Pergi Madinah, lepas tu pergi ke Mekah. Bila pergi Mekah ni, oleh kerana masa tu panjang lagi, kita berniat untuk buat haji tamattu'. Bila buat haji tamattu' ni, masuk ke Madinah, masuk ke Mekah, dengan melaksanakan umrah terlebih dahulu. Selesai umrah, baru buat haji. Pergilah buat umrah. Masuk berniat di Zulhulaifah, di Bir Ali, sampai di Mekah, bertawaf, bersa'i, dan juga bertahalul. Ada seorang sahabat, dia balik hotel. Berehatlah setelah semuanya selesai, alhamdulillah. Tiba-tiba dia rasa sesak nafas. Dia rasa macam angin. Angin menolak-nolak sampai ke
ke dadanya. Lalu dia pun rujuk di klinik tabung haji. Di hotel tersebut ada klinik. Klinik, bila cek, dia kata, tak boleh. Dia refer kepada hospital. Hospital tabung haji di Shisha. Hospital tabung haji ini, bila rujuk, dia cek pun semua. Dia kata, ini kes ini agak kritikal, kena hantar ke hospital Saudi. Maka dihantar ke hospital Saudi. Arab Saudi. Hospital pakar Saudi. Dibuat pemeriksaan. Buat pemeriksaan, lalu diberitahu kepada jemaah haji ini, insyaAllah besok buat bypass jantung. Maknanya 3 blok. 3 blok, tuan-tuan, isteri dia menangis. Anak-anaknya di kampung menangis. Sudahlah dia berada di perantauan, baru sampai di Mekah Al-Mukarramah. Baru saja melaksanakan umrah haji, tak buat lagi ni. Tiba-tiba diuji yang seumpama itu. Sedangkan semasa nak berlepas ke Tanah Suci, sudah cek jantung, sudah cek kecil manis, sudah cek darah tinggi. Bahkan tahun ni agak ketat. Kalau kecil manis ni, 8 saja, bilangan dia ataupun angka catatan menunjukkan 8 saya dah tak boleh pergi dah. Begitu straight tahun ini. Maknanya dia lepas semua ujian. Dia sihat, dia tidak ada apa. Tetapi Allah uji dia di Tanah Suci. Allah uji dia di Tanah Suci. Yang menangis isterinya, menangis anak-anak. Tetapi macam kita sebut, redha setiap apa yang ditentukan oleh Allah. Ada kebaikan yang kita tak tahu. Alhamdulillah, dia berjaya melaksanakan bypass. Dan ditunjukkan kepada saya tempat ditebuk itu, di kaki. Untuk mengambil uratnya itu. Sikit je, sebab di situ banyak tenaga pakar. Banyak tenaga pakar, Alhamdulillah selesai. Saya mengucapkan tahniah kepada dia. Dia dapat 2 benda. Ketika mana di Tanah Suci, pertama tahniah kerana dapat haji. Dan dia boleh dapat dibuat haji dengan sempurna, Alhamdulillah lepas pada tu. Dan Alhamdulillah dia juga tahniah kerana mendapat bypass. Sebab apa? Sebab ada hikmahnya. Dengan keadaan tak disangka-sangka, tetapi dia menjalani prosedur jantung buat bypass di Saudi dan tidak dikenakan sebarang bayaran kosong, free of charge. Buat pun cepat, hari ni diagnose, esok terus buat. Kalau berlaku di Malaysia, mungkin tidak macam tu. Dan mungkin kena bayar dan mungkin kena queue dan sebagainya. Jadi, walaupun nampak suatu benda itu buruk, nampak macam musibah, tapi di sebalik musibah itu ada kebaikannya. Bersyukurlah dengan apa yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kenal sifat rububiyah Allah ni, kita tak akan rasa gusar, kita tak akan sedih, kita tak akan protes, apa juga yang berlaku pada kita, kita tahu. Itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah untuk kita. Jadi kita menerimanya dengan jiwa yang terbuka. Kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan belapang dada. Maka itulah sesuatu yang kita sebut sebagai satu perkara yang memberi kebaikan kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita juga telah membicarakan tentang Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala yang Maha Ar-Rahman. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan juga seterusnya ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki Maliki Yaumiddin. Memiliki hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Malik ni raja, menguasai, raja. Malik ini maksud dia raja. Atau memang menguasai. Adin itu maksud dia adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Baca Allah Ta'ala sebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Jadi Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Apa dia punya maksud yang kita perlu ambil pengajaran daripada perkara tersebut? Kita daripada itu, kita daripada ayat ini mengingatkan kita kepada hari akhirat. Maknanya, pentingnya kita beriman dengan hari akhirat yang termasuk dalam salah satu rukun iman. Kerana dengan kepercayaan pada hari akhirat, kita percaya kepada hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia hebat macam mana pun,
besoknya dia akan dimuhasabah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberi pembalasan. Itu menunjukkan adanya hari akhirat, itu menunjukkan keadilan Allah Taala. Sebab kalaulah kita kata tak ada hari pembalasan, orang yang buat jahat atas dunia ni seronok dia buat jahat, maka dia mati macam tu je. Orang yang dizalimi, mana dia akan malang lah hidup dia. Tetapi tidak, Allah Maha Adil. Maka dengan sebab itu Allah menjadikan hari akhirat supaya akan adanya pembalasan. Manusia yang bongkok, yang sombong, yang melakukan kezaliman di atas dunia, maka dia tidak akan terlepas. Walaupun dia dunia dia terlepas. Sebab undang-undang manusia buat. Undang-undang dunia ni, mahkamah ni manusia buat. Kalau pandai sikit mendapatkan peguam yang hebat, walau didakwa macam mana pun dia akan terlepas. Tetapi hukuman Allah dia tak akan terlepas. Sebab Allah Ta'ala yang menguasai hari akhirat. Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Maka pada ketika itu, dia akan mendapat keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah raja segala raja. Ini sifat mulkiyah. Maliki yaumiddin ini sifat mulkiyah. Segala apa menjadi milik Allah. Sebab itu ada nasyid yang menyatakan mana milik kita. Ada tak milik kita? Tidak ada satu pun yang menjadi milik kita. Saya tak ingatlah dia punya lirik nasyid tersebut, iaitu yang kalau kita hayati betul-betul, kita akan menginsafi bahawa tidak ada yang milik kita. Saya cuba tengok lirik dia, mana milik kita? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada yang kita punya. Kita hanya mengusahakan saja. Apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Kita pun Allah punya. Dunia ini ciptaan Allah, milik Allah Ta'ala, semua sekali. Dan di atas dunia ini, miliklah apa sahaja, tidak terlepas dari ciptaan Allah. Mana kita punya? Tidak ada kepunyaan kita. Kita hanya mengusahakan apa yang telah ada. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada, Allah yang punya. Jadi itu lirik nasyid yang memberi keinsafan juga kepada kita bila mana kita menghayatinya. Bahawa tidak ada milik kita. Al-mulkiyah lillah. Milik ini, pemilikan sepenuhnya adalah pemilikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segala-galanya. Kita semua diberi pinjam. Jadi, bila mana kita diberi pinjam atas dunia, kita pandailah guna pinjaman itu. Janganlah kita merasakan rumah kita milik kita, kereta kita milik kita, duit kita milik kita, harta kita, tanah kita. Yang bereka-eka. Sebab itu kadang-kadang ada orang berebut harta pusaka sebab dia duk rasa milik dia. Berebut, sanggup putus hubungan silaturahim semata-mata duk bergaduh nak dapatkan. Hari ni banyak kes yang seumpama itu bergaduh soal tanah seekar, 2 ekar yang ditinggalkan oleh arwah. Kan? Sebab apa? Dia rasa itu milik dia. Sedangkan semuanya milik Allah. Dia kena bergaduh. Kelak bergaduh ni tak dapat apa. Semua ditinggalkan. Tanah ditinggalkan. Harta benda ditinggalkan. Tetapi yang dia akan bawa bertemu dengan Allah ialah amalan dia. Ketaatan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak memberi manfaat segala harta benda dan anak pinak melainkan mereka yang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, yang beriman sungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Maliki yaumiddin, Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Allah Ta'ala yang menguasai pembalasan di hari akhirat. Jadi kita yakin perkara tersebut bahawa pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin bahawa Allah Ta'ala memberi pembalasan, sudah tentu kita akan memastikan apa yang kita buat di atas dunia ini, kita pastikan sesuatu yang bertepatan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita nak teruskan kepada ayat yang terakhir untuk hari ini lah sebelum saya buka pada persoalan. Bentar lagi saya akan buka pada persoalan. Iaitu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah. Didahulukan Engkau ya Allah. Tak sebut na'budu iyyaka, kami sembah hanya kami sembah Engkau. Kalau kami sembah Engkau, mungkin juga kami sembah yang lain juga. Seperti itu kami sembah Engkau. Tapi bila didepankan iyyaka, maksud hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah. Maknanya tidak ada yang lain untuk penyembahan melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Inilah tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah, iaitu mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan manusia untuk memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentaksiskan iyyaka hanya kepada engkau ya Allah, dan bacaan iyyaka itu ada sabdu kan, kena ditekankan iya, ya tu ada dua, satu, ya satu. Jangan baca iya aja, iya. Kalau sebab baca iya saja, kata Al-Imam Ibn Katsir, dia kata maksud dia cahaya matahari, dau'us syams. Kalau sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya cahaya matahari kami sembah, maknanya berat tu, lari makna. Sebab tu bacaan Fatihah ni kena betul, kena tepat. Supaya batuhan ni kena belajar tajwid lah. Belajar tajwid, kita tahulah bacaan dia. Sabdu, dia ada dua huruf. Dia bukan satu huruf. Iya, kena distress kat situ. Iya kena na'bud, hanya kepada engkau ya Allah kami sembah. Jadi bila kita menyatakan sedemikian, kita jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Mensyirikkan Allah dengan tangkal-tangkal, dengan kepercayaan kepada benda khurafat, yakin kepada batu, yakin kepada kayu, yakin kepada macam-macam perkara-perkara selain daripada Allah yang boleh memberi manfaat, boleh bagi mudarat. Yakin dengan petua-petua yang tak apa-apa didatangkan. Maka ini semua sesuatu yang perlu kita muhasabahkan, bahawa hanya kepada engkau ni, makna penyembahan hanya kepada Allah, tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak selamatlah, dan menjadi kewajipan pada kita untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku, mengabdikan diri pada Allah, beribadat hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Sebab hanya Allah Ta'ala yang boleh memberi pertolongan. Manusia boleh tolong juga, tapi bersifat asbab. Manusia ini bersifat asbab. Jangan kita menjadikan manusia itu bersifat khaliq, bersifat pencipta yang menentukan segala-galanya. Tidak. Mula-mula sekali kita minta tolong Allah Ta'ala. Boleh minta tolong manusia dalam perkara-perkara yang kita minta tolong, tetapi dia hanya asbab saja. Yang menentukan tentang Allah. Sebab tu jangan kita lupa Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila mana kamu mohon sesuatu, mohon pada Allah. Bila mana kamu minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita memperbanyakkan doa. Di samping kita berusaha, kita memperbanyakkan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat kita sebagai hamba Allah Taala. Maka ini semua adalah sesuatu yang akan membantu kita melahirkan rasa kita ni sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Yang kita sentiasa bergantung kepada Allah Taala. Kita tidak bergantung kepada makhluk. Makhluk ni merupakan sebab musabab saja. Tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan, yang menentukan, yang mencatat, yang membuat segala-galanya. Maka dengan sebab itu, bila mana kita meletakkan pengharapan kita pada Allah, kita memohon kepada Allah, maka jiwa kita akan jiwa kita akan menjadi tenang. Jiwa kita akan tenang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagaimana saya sebut tadi, cukuplah kot tazkirah tadabbur kita sebahagiannya, dan saya akan buka pada persoalan seterusnya. Selebihnya insyaAllah kita akan sambung nanti tadabbur surah Fatihah pada kuliah yang berikutnya yang akan datang insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Untuk kali ini saya balik untuk saya buka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya mempunyai apa-apa soalan sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun tidak, maka dipersilakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey, baik. Ustaz buka soalan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, apa maksud ayat-ayat kauniyah dan ubudiyah? Apa ayat kauniyah dengan ubudiyah? Ubudiyah, apa maksud dia? Kauniyah ni, ayat-ayat kauniyah ialah ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaun itu maksud dia kejadian. Contohnya langit, bumi, matahari, bulan, ni ayat-ayat yang Allah Taala cerita. Bagaimana tidakkah kau lihat saqara syams wal qamar, Allah Taala yang menciptakan matahari, menciptakan bulan. Jadi ayat kauniyah ni ayat-ayat yang Allah mengajak kita berfikir untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah melalui penciptaan Allah. Lihat bumi, lihat semualah. Itu kauniyah. Itu masuk kauniyah. Maknanya banyak ayat-ayat dalam Quran berkaitan dengan kauniyah. Dan ayat-ayat kauniyah ni boleh dibuat kajian.
buat kajian saintifik contohnya, sains, buat kajian tentang bakteria. Ini kaum. Tentang alam, tentang astronomi dan berbagai lagi. Manakala ayat ubudiyah, ialah ayat-ayat berbentuk penyembahan. Pengabdian diri kita hanya kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah macam kita sebut tadi. Iyyaka na'bud, itulah hanya kepada engkau ya Allah kami sembah. Itu ubudiyah. Maknanya jangan mensyirikkan Allah. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, Mak Syah Halijah nak bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni Mak Jah nak tanya. Kalau kita sembahyang tu kan selalu sujud akhir tu kita baca doa. Andai kata kita terlupa tak baca masa tu, kita baca sebelum tu boleh? Sebelum salam. Itu je Ustaz nak tanya. Terima kasih. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan aqrabul abdu ila rabbih, sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya, wa huwa fi sujud, ketika mana dia berada dalam sujud. Maknanya ketika mana kita sujud itu, kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dengan sebab tu Nabi kata fa'tiru fi doa, perbanyakkan doa ketika dalam sujud. Maka sujud itu merupakan salah satu tempat yang mustajab ataupun kita berdoa, tempat kita berdoa. Waktu itu kita tunduk hanya kepada Allah. Dan apakah doa itu hanya pada sujud terakhir? Tidak. Tidak disyaratkan doa itu sujud terakhir. Terutama bila kita solat sunat. Kita solat sunat, kita boleh doa pada setiap sujud. Pada setiap sujud. Kita berdoa. Tidak syarat kata, nak doa mesti sujud terakhir. Tidak ada. Yang penting Nabi sebut ketika sujud. Maka kita boleh berdoa ketika sujud. Itu tempat yang afdal. Macam tadi yang ditanya tadi, tak sempat doa waktu sebab sujud, nak doa sebelum bagi salam. Masa tahiyat boleh juga. Memang ada juga doa-doa yang disarankan. Contohnya Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bimini antal muqaddim wa antal muakhir. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu antara doa yang disarankan untuk dibaca sebelum kita lepas tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya ada lagi ke soalan? Silakan. Apa-apa je soalan, bolehlah bertanya. Nampaknya dah tak ada soalan Ustaz. Semua dah jelas. Jazakallah khairan kepada Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas kesudian berkongsi ilmu tadabbur ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah itu tadi. Dan surah ini adalah secara ringkasnya, surah Al-Fatihah ini merupakan rumusan penuh kepada ayat suci Al-Quran, dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat dan mengambil ibrah darinya buat kita semua. Dan kepada penaja dan penyumbang, semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur kepada semua yang membantu dan menyumbang untuk kesinambungan majlis ilmu ini, Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk kita tutup dan tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memahami dan menghayati ayat-ayat surah Fatihah dalam kehidupan kita bila mana kita membacanya dalam solat kita atau di luar solat kita. Di situ kita dapat menghayatinya dengan baik, insyaAllah. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari ini, sebab oleh kerana tak banyak soalan, insyaAllah nanti pada waktu-waktu akan datang boleh bersedia dengan soalan buatlah. Ya, insyaAllah. Sama ada soalan yang berkaitan tersebut tadi, sama ada soalan yang berkaitan dengan tajuk ataupun luar tajuk, boleh bertanya. Kerana soal jawab itu juga memberi manfaat pada kita dalam konteks untuk penambahan ilmu. Ya. Dan insyaAllah hingga kita bertemu lagi, kita tutup dulu untuk kali ini dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama.